Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Darah yang kau tumpahkan adalah milik insan kesayanganku. Hilang dia di sisiku, hidupku terumbang-ambing. Patah sudah dahan tempatku berbaut. Aku tidak akan berdiam diri. Nantikan kemunculan aku, wahai manusia durjana. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Lunas. Hari semakin menginjak senja dan hujan rintik-rintik pun sudah mula membasahi bumi. Seorang wanita cantik berusia 40-an, berkulit putih dan tinggi lampai, kelihatan resah menanti di perhentian bas. Sesekali, dia meninjau ke arah jalan raya di hujung sana. Takut dia terlepas pandang kelipat bas merah yang selalu dinaikinya. Sudah lenguh kaki Hashuki berdiri di situ. Sebuah bas pun belum muncul lagi. Pelik juga. Adakah hari ini mereka semua bercuti? Kalau betul, mereputlah dia di situ menanti bas yang tidak kunjung tiba. Perutnya juga sudah berkeroncong minta diisi. Tengah hari tadi, dia tidak menjamah sedikit pun makanan. Hanya air mineral yang jadi pengalas perutnya. Kerja yang berlambak dan harus disiapkan segera membuatkan Hashuki sudah tidak ingat hendak makan. Wajah garang bosnya terlayar di ruang mata. Kalau lambat atau salah sikit menyiapkan kerja, lelaki botak itu akan membebel mengalahkan perempuan. Menyesal juga Hashuki kerana tidak menerima pelawaan rakan sekerjanya tadi. Mengajaknya naik kereta dan dia akan mengajak Hashuki ke rumah sewanya yang terletak agak jauh ke dalam. Namun, Hashuki menolak dengan alasan pemandu bas nanti akan mencarinya jika dia tidak ada di perhentian bas. Tapi sebenarnya dia tidak sampai hati hendak menyusahkan rakannya tu, memandangkan kereta dia sudah uzur benar. Takut nanti rosak di tengah jalan. Jalan raya menuju ke rumah sewa Hashuki berlubang di sana sini. Kenderaan yang melalui jalan itu akan terhinggut-hinggut. Entah kenapa pihak berwajib tidak berusaha hendak memperbaiki jalan raya tersebut. Ketika Hashuki sedang mengelamun memikirkan tentang jalan raya yang berlubang-lubang itu, tiba-tiba dia tersentak apabila mendengar bunyi hon kereta yang agak nyaring membingitkan telinganya. Sebuah kereta yang tidak pasti apa jenamanya, namun agak mewah berhenti di hadapannya. Tubuh Hashuki terus menggigil apabila melihat seraut wajah empunya kereta itu
apabila cermin hadapan diturunkan. Seorang lelaki yang amat dikenalinya sedang tersenyum penuh makna memandang ke arahnya. "Oh, sini rupanya kau. Sudah lama aku mencari kau. Aku ingat kau sudah kembali ke tanah kelahiranmu setelah ditinggalkan suami tercinta." Hashuki terus mengatur langkah pergi dari situ. Perasaan benci meluap-luap bila melihat wajah itu. Mendengar suara garaunya itu pun, darahnya sudah menggelegak seperti lava gunung berapi. Adalah lebih baik dia segera pergi dari situ sebelum lelaki itu mengapa-ngapakan dirinya. Baru beberapa langkah dia berjalan, tangannya direntap kasar oleh sebuah tangan kekar dari belakang. Hashuki menyeringai menahan sakit di pergelangan tangannya. Dia cuba meronta, namun pegangan tangan lelaki itu sungguh kejam. "Kau buat apa kat sini? Lepaskan tangan aku!" Hashuki menjerit dan lelaki itu ketawa berdekah-dekah. Dia suka sangat melihat wanita Jepun itu ketakutan dengan wajah yang mulai bertukar pucat. Wajah itu yang satu ketika dulu menjadikan dia seorang lelaki gila bayang, walaupun dia sudah beristeri dan wanita itu pula sudah bersuami. Sekarang pun dia masih tidak boleh melupakan wanita itu yang tiba-tiba menghilang setelah suaminya meninggal dunia. Fikirnya, bila wanita itu sudah bersendirian tanpa seorang suami di sisi, dia boleh mengambil tempatnya itu. Tapi wanita itu gaib pula entah ke mana. Buat dia kembali sasau dan setiap hari asyik berperang mulut dengan isterinya. Tidak sangka pula hari ini dia bertemu dengan wanita itu. Gembira hatinya bukan kepalang. Wanita itu biarpun bersolek sederhana, namun di mata lelaki bernama Rafiq itu, Hashuki bagaikan seorang bidadari turun dari kayangan. Janganlah marah-marah sayang. Maafkan abang sebab berkasar tadi. Mari sini abang tengok tangan tu. Rafiq menarik perlahan tangan Hashuki untuk melihat jika ada luka, kerana tadi dia merentap tangan lembut tu agak kasar dan sudah tentu menyakitkan wanita itu. Hashuki menarik tangannya dari pegangan. Rafiq dengan kasar kemudian dia meludah ke tanah dengan wajah merah padan. "Puih! Kau jangan tunjuk baik dengan aku. Walaupun aku sudah tidak punya suami, tapi aku sedikit pun tidak teringin dengan suami orang. Kalau kau bujang sekalipun, aku tidak mahu. Hati busuk dan hitam seperti kau hanya layak jadi makanan anjing." Berdesing telinga Rafiq mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Hashuki. Kerana terlalu berang, dia terus menampar pipi Hashuki. Hashuki yang terkejut tidak dapat mengimbang tubuhnya, lalu dia terhenyak ke atas simen yang basah. Hashuki memegang pipinya yang terasa perit. Ada cecair hangat mengalir dari tepi bibirnya. "Obasan!" Rafi memaki Hashuki. Keluar perkataan Jepun dari mulutnya. Obasan dalam terjemahan Melayu bermaksud nenek atau perempuan tua. Kau ingat? Aku ingin sangat nak memperisterikan kau. Dasar penjajah, nak menyombong di tempat orang. Kau tu dah tua. Lebih baik kau balik negara Jepun sana sebelum kau mati. Hashuki terus bangkit, lalu cuba mencakar muka Rafiq. Namun lelaki itu sempat mengelak. Di
Dikilasnya tangan Hasyuki membuatkan wanita itu menyeringai kesakitan. "Hoi! Lepaskan perempuan itu!" Rafiq terkejut, lantas melepaskan tangan Hasyuki. Seorang lelaki botak dan berbadan sasa serta berpakaian kemas keluar dari perut kereta yang entah bila berhenti di depan mereka. Tanpa banyak bicara, lelaki itu terus melepaskan penumbuk ke muka Rafiq. Rafiq mengaduh kesakitan. Aduh. Rafiq bergegar kepala otaknya. Pandangannya juga berpinar-pinar. Direnungnya lelaki itu. Suami baru Hasyuki ke ni? Rafiq tertanya-tanya dalam hati. Aku yang sepatutnya jadi lawan kau, bukan perempuan ni. Mentang-mentang dia kaum yang lemah, sesuka hati kau memperlakukan dia begitu. Sejak tadi aku melihat perbuatan kau mengherdik dan menampar. Hush! Kau siapa nak mencampuri urusan aku? Perempuan ni isteri kau ke? Herdik Rafiq lalu meludah ke tanah. Puih! Belum sempat lelaki botak itu hendak bertindak lagi, Hasyuki sudah menarik lengannya menjauhi Rafiq. Bos, aku minta tolong sangat. Hantar aku ke rumah sewa aku sekarang juga. Nanti bayarannya tolak gaji aku. Hasyuki merayu dalam sendu sedannya. Dia mahu segera pergi dari situ sebelum Rafiq bertindak di luar jangkaan. Dia tidak mahu bosnya pula menjadi mangsa Rafiq. Manalah tahu lelaki itu ada menyimpan senjata di dalam keretanya. Setelah kereta bos Hasyuki yang bernama Rahim itu sudah menjauhi perkarangan rumahnya, Hasyuki terus melangkah masuk. Pintu segera dikuncinya. Dia mengintai keluar dari langsir jendela yang dikuak sedikit. Lega hatinya kerana tidak ada kereta yang mengikuri mereka tadi. Habislah dia kalau Rafiq tahu di mana dia tinggal. Sudahlah rumah sewa ni jauh ke dalam dan berhampiran pula dengan hutan. Hasyuki tinggal seorang diri, tanpa teman. Hasyuki sengaja menyewa rumah ini seorang diri. Dia tidak mahu menyusahkan sesiapa pun. Dia mahu menjauhkan diri dari buruan lelaki bernama Rafiq. Walaupun sudah tiada suami, hidup Hasyuki sudah bahagia tanpa gangguan sesiapa. Dia sudah menjadi penghuni rumah sewa yang terpencil ini sejak 2 tahun yang lalu. Balik saja dari kerja, Hasyuki akan berkurung di dalam rumah. Hujung minggu pun dia tak ke mana-mana kecuali atas urusan kerja atau membeli keperluan harian. Namun, disanggakan panas hingga ke petang. Rupanya, hujan di tengah hari. Hasyuki benar-benar tidak menyangka Rafiq akan menemui dirinya. Dia kini dibelenggu ketakutan. Rafiq tentu tidak akan berputus asa untuk mengganggu dirinya. Bingkai gambar di atas meja solik dicapainya. Air mata berlinangan di pipi Hasyuki tatkala matanya menatap wajah suaminya yang sedang tersenyum dan segak berdiri di sebelahnya dalam gambar itu. Mereka berdua sangat sempadan, bagai pinang dibelah dua. Gambar perkahwinan mereka itu dipeluknya erat. Suki rindukan abang. Esak tangis wanita cantik itu mula bergema di dalam bilik tidur, dan semua peristiwa lalu mula muncul di ingatan Hasyuki. Satu persatu terlayar di ruang matanya, bagaikan sebuah wayang yang ditayangkan di layar perak. Bermula dari saat kehadirannya ke Kampung Pandan, yang ketika itu dia sudah pun bergelar isteri kepada seorang lelaki kacak bernama Iskandar. Mereka berkahwin di Jepun setelah Iskandar tamat pengajian di sana.
Ikatan dua hati yang tidak direstui keluarga Hashuki kerana Hashuki telah memeluk agama Islam. Dia dibuang keluarga. Dia hanya akan diterima kembali apabila sudah bertukar ke agama yang asal. Kehadiran Hashuki disambut mesra oleh keluarga Iskandar. Hashuki terlalu bahagia kerana dikurniakan seorang suami yang penyayang dan mertua serta ipar dua yang baik hati melayannya. Semuanya berubah setelah Rafiq hadir mengganggu gugat rumah tangga mereka. Sedangkan Rafiq sudah mempunyai isteri dan anak. Pelbagai cara lelaki itu lakukan untuk memisahkan mereka. Pernah juga Rafiq cuba mengambil kesempatan pada Hashuki ketika mereka bertembung di belakang kedai runcit yang sunyi. Rafiq cuba menggoda Hashuki. Nasib baiklah ada orang yang muncul. Kerana tidak puas hati, Rafiq menabur fitnah mengatakan Hashuki cuba menggoda dirinya. Mujurlah Iskandar lebih mempercayai isterinya. Kedua lelaki itu bertengkar dan bertumbuk hingga lebam-lebam muka dan badan. Satu hari, Hashuki dikejutkan dengan penemuan jasad Iskandar yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa di dalam belukar berhampiran jalan besar. Ada kesan jerutan di leher suaminya itu. Polis mengesyaki suaminya dibunuh. Namun, sampai kini, pembunuh itu belum dijumpai. Rafiq ditangkap kerana disyaki suspek utama pembunuhan itu. Memandangkan sebelum itu mereka pernah bergaduh dan bertumbuk hanya kerana seorang wanita. Namun akhirnya Rafiq dibebaskan kerana tidak cukup bukti untuk mendakwanya. Hashuki dipulaukan oleh keluarga Iskandar kerana dialah punca kematian Iskandar. Mak mertua Hashuki memaki hamun dirinya. Dia dikatakan orang Jepun pembawa sial, dasar penjajah. Kerana tidak tahan dimaki hamun oleh keluarga suami dan orang kampung yang sudah masuk campur memulaukan dirinya, akhirnya Hashuki nekat membawa diri bersama hati yang terluka. Untuk pulang ke pangkuan keluarga, tidak sesekali. Dia tidak akan menukar agama. Mungkin satu hari nanti Hashuki akan pulang juga ke negara asalnya. Aku akan mencari siapa pembunuh abang. Aku akan pastikan orang itu tersiksa sebelum ajal menjemput. Aku rasa aku tahu siapa dia. Hashuki bercakap pada diri sendiri sambil merenung ke arah dinding. Dinding yang kosong itu seolah-olah tembus keluar pada pandangan mata Hashuki hingga menampakkan satu figura yang amat dia kenali, membuatkan api dendamnya semakin membuak-buak. Jika sebelum ini dia reda pada kematian suaminya, namun bila Rafiq muncul kembali mengganggu hidupnya, syaitan mula menghasut akal warasnya. Entah kenapa sejak akhir-akhir ini, Rafiq seperti ternampak-nampak kelibat Hashuki berpakaian kebaya hijau dan bersanggul tinggi seperti wanita Melayu. Senyuman yang dilemparkan wanita itu membuatkan tidurnya tidak lena. Asyik terbayang wajahnya setiap masa. Hingga ada masanya, dia tersasul memanggil isterinya dengan panggilan Hashuki. Apa lagi? Mengamuklah wanita itu. Berterbanganlah segala periuk belanga jatuh ke tanah melalui jendela. Dan Rafiq seperti orang dungu membiarkan saja isterinya itu mengamuk sakan dan memaki hamun dirinya. Rafiq termenung di muka pintu seperti menanti kehadiran seseorang. Ini mesti perempuan Jepun
dah sihirkan abang ni? Aku tengok abang dah macam orang bodoh saja." Isteri Rafiq membebel seperti murai tercabut ekor. Muncungnya panjang sedepa memandang ke arah Rafiq. Namun tiada tindak balas dari lelaki itu. Selalunya kalau dia membebel seperti itu, suara Rafiq juga akan bergema di dalam rumah itu memarahi isterinya. Matanya juga akan menjerlung tajam memandang wajahnya. Tapi sekarang pandangan Rafiq padanya nampak kosong saja, seolah-olah dirinya tiada di situ. Pulang dari pejabat, Rafiq singgah sebentar ke kedai untuk membeli barang yang dipesan oleh isterinya. Setelah urusan, menonong saja Rafiq menuju ke arah keretanya. Barang-barang dimasukkan di dalam bonet. Sebaik saja pintu bonet ditutup, Rafiq terpandang wanita tinggi lampai yang selalu buat dirinya sasau. Wanita itu keluar dari kedai buku. Langkahnya agak laju menuju ke arah sebuah kereta yang diparking tidak jauh dari kereta Rafiq. Rafiq menarik nafas lega apabila melihat pemandu kereta tersebut adalah seorang wanita. Terpadam terus perasaan cemburunya yang baru hendak menyala. Bila kereta itu meluncur meninggalkan tempat itu, Rafiq mengekori dari belakang. Dia hendak tahu di mana tempat tinggal Hashuki. Berkerut-kerut dahi Rafiq apabila keretanya melalui jalan yang berlubang-lubang itu. Sudahlah jalannya sempit, kiri kanan pula hutan belukar. Takkanlah Hashuki tinggal di dalam hutan pula. Namun Rafiq tetap juga mengekori dari belakang. Agak jauh jaraknya dari kereta yang dinaiki Hashuki. Rafiq tidak mahu wanita Jepun itu menyedari yang dia sudah diekori. Wah, rumah Hashuki benar-benar dalam hutan ni. Hanya sebuah rumah pula tu. Hei, senanglah rancangan aku kalau macam ni. Senyuman lebar tersungging di bibir Rafiq. Dalam otaknya sudah mula mengatur rancangan. Dia pasti kemenangan berpihak pada dirinya. Perlahan-lahan keretanya mengundur meninggalkan kawasan itu. Dia tidak menyadari ada mata yang sedang mengintai di sebalik langsir jendela rumah sewa 2 tingkat itu. Kedengaran suara ketawa bergema di dalam rumah tersebut. Selepas tu, diselangi pula dengan suara menangis mendayu-dayu. Satu malam yang hening, satu kelibat manusia kelihatan berjalan mengelilingi rumah sewa 2 tingkat yang agak terpencil itu. Hanya bahagian luar saja yang terang benderang, sedangkan di dalam rumah dibiarkan gelap gelita. Hanya kelihatan lampu yang agak malap pada sebuah bilik di tingkat atas. Mungkin penghuni rumah tidak suka suasana yang terang. Setelah orang itu berjaya menjumpai tingkap yang tidak berkunci, dia terus membuka tingkap itu lalu masuk ke dalam rumah. Dia berjalan terhendak-hendak seperti lagak seorang pencuri. Ketika orang itu berjalan menuju ke arah tangga menuju ke tingkat atas, dia terkejut apabila satu bayang hitam melintasi laju di hadapannya. Kembang terus tengkuknya. Dia tidak jadi melangkah. Tubuhnya kaku di situ. Dia menanti kalau kelibat itu muncul lagi. Dibukanya mata luas-luas memerhati sekitar ruang tamu yang hanya diterangi suluhan lampu dari luar. Itu pun agak samar kerana langsir yang menutupi tingkap itu dari jenis kain tebal. Sungguh kau berani menceroboh rumah orang? Satu suara wanita
kedengaran dari arah belakang. Orang itu terkejut lagi. Lalu sepatah kilat dia menoleh ke belakang. Namun tiada apa-apa yang kelihatan di situ, walaupun matanya sudah dibuka luas-luas. Aku di sinilah, bukan di sana. Kedengaran bunyi suis ditekan. Serta-merta suasana dalam rumah itu terang benderang. Seorang wanita berbaju kebaya hijau dan rambutnya disanggul tinggi sedang berdiri di atas tangga. Tubuh tinggi lampai itu amat dikenali oleh orang yang berdiri di bawah tangga itu. Namun dia hairan. Kenapa wajah itu kelihatan tua? Bukan wajah cantik milik Asyuki. Kau siapa? Suara ketawa bergema di dalam rumah membalas pertanyaan orang itu. Ini akulah Rafiq. Sampainya hati kau tak kenal aku. Aku Asyuki yang kau tergila-gilakan sangat tu. Kini sudah menjadi obasan. Bukankah hari itu kau kata aku ni obasan? Wanita yang sudah berubah wajah itu berjalan menuruni tangga menuju ke arah Rafiq. Lelaki itu berundur apabila wanita itu mendekatinya. Wajah Rafiq seperti geli-geliman memandang kulit muka Asyuki yang kerepot. Kalau bukan kerana melihat bentuk tubuh dan mendengar suara itu, Rafiq tidak akan percaya itu adalah Asyuki. Apa yang telah terjadi sehingga muka wanita pujaannya itu menjadi sedemikian rupa? Tidak masuk akal langsung kalau kata-katanya tempoh hari menjadikan Asyuki benar-benar bertukar menjadi perempuan tua. Dia tidak ada kuasa sakti untuk mengubah wajah orang. Kau buat apa datang sini, Rafiq? Menceroboh rumah orang di tengah malam buta. Kau nak buat perkara yang tidak baik pada aku, kan? Tidak. Takkan aku nak buat macam tu pada wanita kesayangan aku. Tergagap-gagap, Rafiq menjawab. Asyuki tersenyum sinis. Macamlah dia bodoh sangat, tidak tahu taktik kotor Rafiq. Awal-awal lagi dia sudah menghidu niat tidak baik lelaki itu. Sejak dia perasan lelaki itu mengekorinya sampai ke rumah ketika dia ke kedai buku 3 hari yang lalu. Habis? Kau datang ke sini malam-malam nak apa? Suara Asyuki mula bertukar nada. Dipandangnya muka Rafiq dengan renungan marah. Sebenarnya aku nak menyunting kau menjadi isteri aku yang sah. Begitu yakin sekali nada suara Rafiq. Asyuki ketawa berdekah-dekah mendengarnya sampai keluar air mata. Aku tak ingin menjadi isteri kepada seorang pembunuh. Apa yang kau merepek ni? Aku bunuh siapa? Kau jangan berdalih, Rafiq. Aku tahu orang yang membunuh suami aku adalah kau. Tiada orang lain yang berdendam dengan suami aku kecuali kau seorang. Kau bunuh suami aku, lepas tu kau lupuskan semua bukti. Air muka Rafiq kelihatan berubah mendengar kata-kata Asyuki. Dia menelan air liur yang terasa payau. Matanya melilau mencari sesuatu di ruang tamu itu. Kau nak cari senjata untuk membunuh aku pula, kan? Kau dah hilang ayat untuk menafikan yang kau bukan pembunuh? Asyuki ketawa mengejek bila melihat Rafiq mula sudah tidak keruan, seperti cacing kepanasan. Aku tak pernah membunuh orang.
Apa buktinya aku membunuh Iskandar? Cuba kau tunjuk pada aku bukti tu. Rafiq mencebik. Dia tahu Asyuki tidak mempunyai apa-apa bukti untuk menuduhnya membunuh suaminya itu. Matanya segera terpandang sebilah pisau di bawah meja berhampiran pintu dapur. Dengan pantas, Rafiq menyambar pisau tersebut. Rafiq tersenyum lebar hingga ke telinga memandang ke arah Asyuki. Sudah terang lagi bersuluh, memang kaulah yang membunuh suami aku. Dari tindak tanduk kau seperti itu, memang sudah jelas, Rafiq. Kalau kau nak bunuh aku sekarang, ya, silakan. Aku pun sudah bosan hidup tanpa insan yang paling aku sayang. Aku tahu aku cuma menumpang di bumi Malaysia ni. Kalau aku balik ke Jepun pun aku tidak diterima keluarga. Jadi lebih baik aku menyusul suami aku di alam sana. Baru saja Asyuki hendak melangkah mendekati Rafiq, tiba-tiba lelaki itu menjerit sambil menunjuk ke arah belakangnya dengan wajah ketakutan. Asyuki menoleh ke arah tempat yang ditunjukkan oleh Rafiq. Tetapi tiada apa-apa pun yang dilihatnya di situ. Kau nampak apa? Tanya Asyuki bila melihat Rafiq ketakutan. Tengkuknya juga ikut meremang. Terasa hembusan dingin di sebelahnya menyapa cuping telinganya. Apa yang dilihat oleh Rafiq adalah tubuh seorang lelaki dengan muka yang pucat lesi sedang berdiri di sebelah Asyuki. Lelaki itu memandang Rafiq dengan mata yang merah menyala. Kelihatan di sekeliling leher lelaki itu berwajah pucat. Ada garisan memanjang, kesan daripada jerutan tali. Ampunkan aku, Iskandar. Aku tidak berniat nak membunuh kau. Tolong jangan apa-apakan aku. Tolong. Rafiq terduduk ke lantai sambil tangannya diangkat menutupi wajah. Dia seperti mengelak daripada dipukul. Dia menjerit-jerit menyebut nama Iskandar berulang kali sambil meminta maaf. Maafkan aku, Iskandar. Maafkan aku. Maafkan aku. Tiba-tiba, Asyuki berubah laku. Dia ketawa mengilai seperti Pontianak. Kemudian, ditariknya kulit mukanya hingga terkoyak. Kulit muka yang tua kerepot itu dibuangnya jatuh ke hujung kaki Rafiq. Rafiq tergamang bila dia mendongak memandang wajah Asyuki. Wajah itu sudah kembali pada wajah asalnya, cantik menawan. Kelihatan lembaga menyerupai Iskandar sudah tidak kelihatan di sebelah Asyuki. Rupa-rupanya Asyuki hanya memakai topeng muka menyerupai perempuan tua. Asyuki duduk bertinggung di depan Rafiq. Senyuman paling menawan dihadiahkan untuk Rafiq. Lelaki miang itu menelan air liur memandang wajah cantik rupawan milik wanita Jepun yang pernah dihinanya itu. Asyuki menyentuh dagu Rafiq dengan renungan menggoda. Buat seketika, dua insan berlainan jantina itu saling bertatapan. Perlahan-lahan, Asyuki mencabut cucuk sanggulnya. Maka, terhurailah rambut panjang Asyuki separas bahu. Rafiq memandang wajah itu tanpa berkelip. Dia benar-benar sudah terpukau dengan kejelitaan semula jadi Asyuki. Dasar lelaki miang, sudah ada isteri pun masih menggatal dengan isteri orang. Terjojol biji mata Rafiq apabila terasa tusukan benda tajam tepat mengenai halkumnya.
Darah memancut-mancut seperti air paip keluar dari leher Rafiq. Sebaik saja Hashuki mencabut cucuk sanggulnya. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, tangan Rafiq meraba-raba di atas lantai mencari pisau. Namun, dia tidak menjumpai pisau tersebut. Rafiq sempat melihat wajah Hashuki sudah berubah warna, dibasahi darah. Tubuh Rafiq mengelepar seperti lembu disembelih sebelum kaku tidak bernyawa. Tidak cukup dengan itu, Hashuki menarik lidah Rafiq hingga ke paras dada. Hashuki membenamkan cucuk sanggulnya di hujung lidah Rafiq, tepat mengenai jantung lelaki itu. Ini habuan untuk orang yang suka memfitnah dan bercakap bohong. Ini habuan untuk orang yang suka memfitnah dan bercakap bohong. Hashuki tersenyum puas kerana dendamnya sudah berbalas. Sekian daripada Umi Aira Akila. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.